Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Fatihah binti Hussein. Nombor matrik saya 13 DDT 19F1007. Saya akan terangkan tentang Q. Q merupakan kumpulan data yang penambahan elemennya hanya boleh dilakukan pada suatu hujung atau disebut sebagai sisi belakang atau rear. Dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan pada hujung yang lain dan disebut sebagai sisi depan atau front. Kaedah utama atau konsep dalam Q adalah FIFO yang merupakan singkatan daripada first in, first out. Ataupun ertinya adalah yang pertama dimasukkan atau disimpan. Maka data tersebut adalah data yang pertama kali akan diakses atau dikeluarkan. Okey, saya akan terangkan tentang apa function front dan apa function rear. Front atau dipanggil sebagai bahagian hadapan ataupun head yang bererti sebagai pointer yang membantu untuk digunakan untuk menunjuk elemen yang paling hadapan. Dan yang kedua adalah rear ataupun tail. Bermaksud pointer bantu yang digunakan untuk menunjuk elemen yang paling belakang. Operation atau dasar yang berada di dalam Q adalah create empty. Yang kedua enqueue, yang ketiga dequeue, yang keempat is empty dan yang terakhir adalah full. Maksud create empty adalah sama seperti stack. Prosedur ini berfungsi untuk mengosongkan Q dengan cara meletakkan head dan tail pada index array ke kosong. Dan yang kedua adalah enqueue. Prosedur ini digunakan untuk memasukkan sebuah data atau nilai ke dalam Q sebelum sesebuah data atau nilai yang lain dimasukkan ke dalam Q. Yang ketiga adalah dequeue. Prosedur ini berfungsi untuk mengeluarkan atau membuang sebuah data atau nilai yang paling awal masuk yang berada pada posisi head ke dalam Q. Menaikkan nilai head satu level, jadi setiap kali data dikeluarkan maka posisi head akan naik bertambah pada satu level. Yang keempat adalah empty. Dia sama seperti stack. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap Q. Dan yang terakhir adalah full. Fungsi ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap Q. Dia sama seperti stack. Contoh Q dalam data structure yang telah saya ambil adalah array dan linked list. Contoh bagi array adalah array merupakan struktur data yang terdiri daripada kumpulan nilai atau variable. Setiap elemen dalam array memiliki data kunci yang berbeza. Di dalam array kita perlu menentukan beberapa banyak jumlah data yang akan digunakan. Nanti jumlah data tersebut akan disesuaikan dengan ukuran tempat yang diperlukan di dalam memori. Bagi contoh linked list pula, linked list berfungsi, ianya sama seperti array, tetapi linked list ni memiliki keunggulan ataupun memiliki perbezaan yang banyak dibandingkan array, terutamanya dalam hal efisiensi memori. Jika dalam array, kita harus menetapkan ukuran banyak data yang akan digunakan. Lain halnya pula dalam linked list. Kita tidak perlu menentukan ukuran banyaknya data tersebut, tetapi ianya dapat mengatur lokasi memori sesuai data yang ditambah atau dihapus secara dinamis. Contoh yang saya bagi sebagai linked list adalah head. Head adalah sebuah pointer atau penanda dari awal sebuah linked list. Yang kedua adalah value, adalah sebuah data yang disimpan dalam sebuah item. Contohnya A, B, C, D dan E. Itu adalah value dalam sesebuah data. Next adalah pointer yang menghubungkan dengan item selanjutnya. Contohnya seperti anak panah tu, dia menghubungkan value pertama dan value kedua. Ilustrasi ataupun real life picture ataupun contoh real life Q dalam kehidupan adalah seperti kita berada di sebuah kaunter pembelian tiket dan kita perlu beratur untuk mendapatkan tiket, dan itu adalah bermakna Q. Dan orang hadapan adalah head, orang yang belakang sekali akan dipanggil sebagai tail ataupun rear.
Assalamualaikum, nama saya Nur Akmal Syafiqah binti Muhammad Zaidin, nombor metrik 13 DDT 19F1203. Saya memilih senario bagi stek. Stek merupakan satu data linear. Ianya merupakan satu timbunan penambahan bagi sesuatu data ataupun penolakan bagi sesuatu data. Ianya hanya boleh dilakukan pada bahagian atas sahaja kerana ianya menggunakan prinsip LIFO, iaitu last in, first out. LIFO merupakan satu item terakhir yang dimasukkan ke dalam data yang akan dikeluarkan dahulu. Prosesnya hanya pada bahagian atas sahaja. Dalam stek terdapat dua operasi, iaitu push dan pop. Push merupakan satu item yang dimasukkan ke dalam stek, manakala pop ialah suatu item yang telah dipadam daripada dalam stek. Saya memilih senario stack of book. Dengan adanya proses stek ini, maka penyusunan buku kita akan lebih teratur. Berikut merupakan gambar bagi jalan prosesnya. Dengan adanya penggunaan stek ini, maka seseorang tidak akan merasa susah untuk memilih buku-buku yang ingin dibacanya. Sebagai contohnya, ada seseorang yang ada masalah untuk memilih buku yang ingin dibacanya sebab semua buku baginya kelihatan sangatlah menarik untuk dibacanya. Namun, kawannya telah memberikan satu idea kepada dia. Idea tersebut untuk menyusun buku-buku. Cara penyusunannya ialah secara bertingkat. Contohnya, buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, buku 5. Macam tu caranya. Jadi, bila dia dah guna cara macam tu, dia boleh pilih dari atas, buku yang daripada atas sekali untuk dia baca. Bila dia dah baca buku tu, jadi buku tu dah tak ada dalam senarai tingkat yang dia dah buat tu. Jadi buku tu dah habis dibaca, dia akan baca lagi buku yang kat bahagian bawah pula. Penggunaan ini sangat sesuai sebab tak semua orang ada duit nak beli penghadam buku. Jadi, bila kita nak jimat, kita boleh guna cara macam tu lah. Tingkatkan buku-buku kita dari satu ke satunya. Contoh penyusunan bukunya macam ni. Buku 1, buku 2, buku 3 dan buku terakhir. Kalau dia nak baca buku, dia tak payah pilih dah. Dia terus ambil dari sini je. Jadi, ni novel pertama yang dia akan baca. Lepas tu dah habis, novel seterusnya. Sampailah susunan novel tu habis. Jadi, masalah dia nak pilih buku tu akan selesai lah sebab dia dah guna cara yang macam tu. Sekarang ni dia boleh baca dengan senang dan tenang. Sekian, terima kasih. Hello, my name is Nurmawah Saira binti Muhammad Faizan. My metric number is 13DDT19F1224. My scenario is about students submit assignment and student position by grade. When students submit assignment, lecturer can know the student who submitted the assignment and form that lecturer can organize student according to grade in the system. For this scenario is about sorting. Sorting is too important because sorting is not but storage of data in sorted order. It can be in ascending or descending order. The term sorting come into picture with term searching. There are so many things in our life that we need to search, like a particular record in database, roll number in merit list, and particular telephone number and more.